Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Jom pasal sejarah bersama dengan cikgu, dan pada sesi kali ini cikgu akan terangkan mengenai bab 2 tingkatan 4 berkaitan mengenai kebangkitan nasionalisme. Dan pada sesi kali ini cikgu akan sentuh mengenai tajuk yang awal untuk kebangkitan nasionalisme ini, iaitu 2.1 tentang maksud nasionalisme. Jadi di sini kita akan lihat mengenai apakah maksud nasionalisme, dan kita akan lihat kepada pandangan beberapa tokoh mengenai maksud nasionalisme. Tanpa membuang masa lagi, jom pasak sejarah bersama dengan cikgu. Apa maksud nasionalisme? Nasionalisme ni ialah perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. So kita kena ingatlah kalau kita sebut nasionalisme, apakah nasionalisme? Nasionalisme ni ialah semangat cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara kita. Nasionalisme juga dikaitkan dengan semangat kebangsaan yang menjelaskan sikap pendekatan yang berkaitan dengan perjuangan menentang penjajah serta pembelaan terhadap bangsa dan negara. Selain itu, nasionalisme juga bermaksud gerakan untuk mencapai kebebasan politik, ekonomi dan juga sosial daripada penguasaan orang asing. Jadi kita boleh lihat kalau ditanya mengenai maksud nasionalisme, apakah nasionalisme? Nasionalisme ni adalah perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara kita. Dan nasionalisme ni juga kita kata apa? Semangat kebangsaan, di mana ia menjelaskan tentang perjuangan menentang penjajah dan juga pembelaan kita terhadap bangsa dan negara kita. Selain daripada itu, ia juga merupakan gerakan untuk mencapai kebebasan politik, ekonomi dan juga sosial daripada penguasaan orang asing. Jadi ini maksud nasionalisme. Namun, kita lihat idea nasionalisme ni tidak sama antara negara dengan zaman, kerana idea ini berkait rapat dengan pengalaman sejarah dan pengaruh sekeliling, seperti keturunan, agama, bahasa dan juga adat resam. Selain daripada itu, kita juga akan lihat tentang tafsiran yang diberikan oleh beberapa orang tokoh berkaitan dengan nasionalisme. Dan antara tokoh yang berkaitan dengan nasionalisme ini ialah, yang pertamanya ialah Hans Kohn, yang keduanya ialah Profesor William R. Roth, yang ketiga ialah Datuk On Jaafar, yang keempat ialah Datuk Burhanuddin Al-Helmi, yang kelima ialah Dr. R. Suntaralingam, yang keenam ialah Profesor Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid, dan yang ketujuh ialah Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim. Jadi kita akan lihat tafsiran yang akan dibuat oleh ketujuh-tujuh tokoh ni. Pertama, kita lihat dulu kepada Hans Kohn. Hans Kohn menyatakan nasionalisme ni merupakan gerakan yang meletakkan kesetiaan seseorang hanya kepada negara dan bangsanya. Jadi kita kena ingat Hans Kohn cakap apa? Hans Kohn mentafsirkan nasionalisme ni merupakan gerakan yang meletakkan kesetiaan seseorang hanya kepada negara dan bangsanya. Yang keduanya ialah Profesor William R. Roth. Beliau telah mentakrifkan bahawa kebangkitan nasionalisme Melayu lebih kepada kesedaran dan ketegasan diri pada dekad terakhir sebelum Perang Dunia Kedua. Hal ini disebabkan oleh ancaman terhadap hak kepentingan orang Melayu dan juga faktor ekonomi. Jadi di sini kita dapat lihat di mana Profesor William R. Roth ni menyatakan kebangkitan nasionalisme Melayu ni dia bermula apabila kesedaran dan ketegasan diri pada dekad terakhir sebelum Perang Dunia Kedua tu disebabkan oleh ancaman terhadap hak kepentingan orang Melayu dan juga faktor ekonomi. Malah beliau juga telah menyatakan nasionalisme juga timbul akibat kebimbangan masyarakat terhadap sekularisme dan juga imperialisme barat. Jadi itu yang telah dinyatakan oleh Profesor William R. Roth.
Tokoh kita yang ketiga pula ialah kita akan lihat kepada Datuk Onn Jaafar. Datuk Onn Jaafar menyatakan kita hendaklah menzahirkan satu bangsa yang lebih tegap dan kuat. Boleh berdiri di tapak kaki kita sendiri dan mengambil tempat kita yang sebenar di sisi bangsa-bangsa yang lain yang tegap dan bersatu. Jadi itu dinyatakan oleh Datuk Onn Jaafar. Dan yang keempatnya ialah Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Dr. Burhanuddin Al-Hilmi pula menyatakan perjuangan menentang penjajah hendaklah ada persatuan dan perpaduan yang kuat iaitu National Front. Segala tenaga menentang penjajahan hendaklah digunakan mencapai kemerdekaan dengan tetap berpegang pada tata tertib dan adab sopan bangsa Melayu dan agama Islam untuk menebus, merebut dan merampas kembali hak mutlak bangsa kita yang telah ditenggelamkan. Jadi ini yang dinyatakan oleh Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, iaitu beliau menyatakan kalau kita nak menentang penjajahan ni, kita mesti ada persatuan dan perpaduan yang kuat. Dan segala tenaga menentang penjajahan ni, kita mestilah tetap berpegang kepada tata tertib dan adab sopan bangsa Melayu dan agama Islam. Jadi itu apa yang dinyatakan oleh Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Dan kita lihat pula tokoh kita yang kelima iaitu Dr. Arsuntaralingam. Dr. Arsuntaralingam menyatakan nasionalisme merupakan fenomena sejagat yang mengiktiraf hak setiap bangsa di dunia ini untuk menubuhkan negaranya sendiri dan memindahkan kedaulatan kepada rakyat. Jadi nasionalisme juga menuntut kesetiaan ulung individu disalurkan kepada bangsa itu. Jadi ini apa yang dinyatakan oleh Dr. Arsuntaralingam, di mana fenomena sejagat yang mengiktiraf hak setiap bangsa di dunia ini untuk menubuhkan negaranya sendiri dan memindahkan kedaulatan kepada rakyat. Tokoh kita yang keenamnya ialah Profesor Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid. Profesor Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid menyatakan nasionalisme Melayu bukan gejala baharu hasil penggabungan tanah Melayu oleh British. Tetapi nasionalisme Melayu ni dah pun wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Dan kesetiaan kepada raja merupakan ciri nasionalisme Melayu pada waktu itu dan orang Melayu berpegang faham kebangsaan yang bersifat ketanah Melayuan. Jadi ini yang dinyatakan oleh Profesor Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid. Nyatakan di mana nasionalisme ni dah bermula pun sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka dan ini dilihat dari segi kesetiaan rakyat kepada raja pada waktu ini. Dan akhir sekali kita akan lihat tokoh kita yang ketujuh iaitu Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim. Beliau menyatakan dalam konteks Melayu sebelum merdeka, nasionalisme digunakan untuk merujuk perjuangan orang Melayu bagi mendapatkan kembali kedudukan unggul dalam negara sendiri. Jadi ini yang dinyatakan oleh Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim. Merujuk kepada apa? Merujuk kepada perjuangan orang Melayu bagi mendapatkan kembali kedudukan unggul dalam negara sendiri. Jadi inilah pendapat ketujuh-tujuh tokoh yang memberikan tafsiran mengenai nasionalisme, iaitu yang pertamanya tadi ialah tentang Hans Kohn, yang keduanya ialah Profesor William R. Roth, dan yang ketiganya ialah Datuk Onn Jaafar, dan yang keempatnya ialah Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, yang kelima ialah Dr. Arsuntaralingam, dan yang keenam kita ada Profesor Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid, dan yang akhir sekali yang ketujuh kita ada Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim. Apa yang dapat dirumuskan di sini? Nasionalisme ini kita kata mempunyai pelbagai tafsiran berdasarkan sejarah, corak perjuangan dan karisma pemimpin yang mendukung perjuangan. Jadi ini yang dapat cikgu kongsikan bersama dengan kamu. Cikgu harapkan semoga usaha kita diberkati dan kejayaan milik kita semua. Jadi jangan lupa untuk ikuti video cikgu yang berikutnya. Cikgu berhenti dahulu di sini. Sekian, terima kasih. Bye.